Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan warisan kebudayaan yang unik dan menarik. Salah satu negeri yang menjadi khazanah budayanya adalah negeri Kelantan yang terletak di pantai timur semenanjung Malaysia. Kelantan semenjak dahulu terkenal sebagai lubuk budaya Melayu tradisi serta pusat pengembangan ilmu yang kukuh sejak zaman berzaman. Lokasi, sikap hidup serta kekukuhan struktur sosio-budayanya menjadikan warisan tradisi Kelantan terus bertahan oleh arus perubahan. Namun demikian, anjakan paradigma masyarakat Melayu Kelantan khususnya oleh arus pemodenan menjelang abad ke-21 sedikit sebanyak telah memalapkan perkembangan beberapa jenis warisan seni budaya tertentu. Antaranya, main petri, iaitu satu bentuk permainan dan perubatan tradisional Melayu. Arus perubahan zaman menjadikan permainan ini semakin terpinggir. Malah ni mu panggil aku, mari ni mu ingat hak janji dulu. Sila buat kira bercara baru. Ni, Ha. kena terlebih baik tapi kalau mu tak silap janji. Mu tak mungkin percakapan mu patung ku biar tinggi tepih biar jauh ku nak balik nanti dipanggil asal gelangan mulu. Haji nak perasak guru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Summa amimu qa'imu bil qisti zalikumullahu fa anna tu'fakum. Assalamualaikum ya hadrata ahlillah. Assalamualaikum ya ibadallah. Assalamualaikum ya rizalullah. Assalamualaikum ya rizalul ghaib. Assalamualaikum ya najaba. Wa ya akhaya wa ya amadu wa ya arba'ati. Huya Allah, huya Allah, huya Allah. Dengan kerana lillah aku nak tak keluar ucap dengan tiga ucap. Ucap terpuji dengan nama Nabi, Nabi menjadi Rasul. Rasul keluar dari anu bismillah, bismillah terjeli di kaki alih, alih berdiri dengan sendiri. Sidik Raja Rakyat Ali Kota Maha Guru aku 7, 6, 5, 4, sebalah 3, sebaya 2, serupa. 1 guru bernama Nenek Datuk Quran. 2 guru bernama Sidi Kemal Hakim. 3 guru bernama Abla. 4 baginda No Cahaya. 5 guru bernama Rohal Amar. Guru bertapa di langit, salam di bumi, salam di bawah. No terkuk hafalan mula. Nak minta guru mengakak dolak yang raib. Arwah yang ilam isan tubuh semangat nyawa. Sidi guru, sidi laku, sidi guru tu, sidi berkat. Kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah dengan kuasa Allah. Main petri atau juga disebut main putri atau main tri merupakan satu bentuk permainan penuh ritual, magis, simbolik dan puitis. Keunggulannya merentas waktu yang panjang di mana asal-usulnya sukar untuk ditentukan dengan tepat. Hikayat peteri ni, asal peteri ni, siapa dulu dan siapa kemudian. Peteri petera ni yang mulai buat. Ya, peteri ni dalam kerajaan kita ni lah. Siapa dia tu? Namanya Pantera Gagani Hawa. Pantera Gagani Hawa ni dia duk gila Tuan Tri Sekutu Bunga. Sebab peteri ni dia keluar Sekutu Bunga. Gila siang-siang tak kata malam-malam tak kata nasi tak makan tidur tak luar mari tak basah selimut tak lindu. Duk gila ke Tuan Tri Sekutu Bunga. Tuan Tri Sekutu Bunga ni anak siapa dia? Anak Tok Raja Ekuk di Tasik Gedombok. Adik-beradik dia nya Hulu Balan, Gulu Bidar dan Aman Putih. Adik-beradik
Tuan Ti Sekutu Bunga ni. Pansera Gagani Hawa ni, anak siapa dia? Anak Tok Haji Ketan. Setengah golongan berpendapat bahawa permainan ini bermula semasa zaman Kerajaan Jembal memerintah negeri Kelantan. Mengikut ceritanya, permainan ini bertujuan mengubati penyakit ataupun duka hati puteri di Raja Jembal. Golongan ini lebih cenderung menamakan permainan ini sebagai main puteri. Manakala sesetengah golongan lain pula mengaitkan dengan perkataan peteri yang bermaksud memperbaiki atau mengimpal kembali roh dan jasad yang patah ataupun retak yang kononnya berlaku semasa kejadian Nabi Adam dahulu. Bagi golongan ini, peteri itu dikaitkan dengan menyambung yang patah ataupun yang retak. Yakni menyambung dengan perkataan yang boleh kita istilahkan sebagai welding. To weld ataupun dia menyambung di antara dua. Sama ada daripada jasmani ataupun rohani. Jadi golongan ini menamakan permainan ini permainan peteri. Walau apapun pendapat tentang asal-usulnya, semua sependapat permainan ini berkait rapat dengan kepercayaan animisme serta dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu. Sungguh pun kewujudannya mungkin lebih awal daripada kedatangan agama Islam, tetapi ia mula popular di zaman Kerajaan Jembal, sebuah kerajaan di timur Kelantan sekitar abad ke-17 dan 18. Ketika itu, elemen Islam mula mewarnai permainan ini, khususnya dari segi konsepsi pengubatan dan jampi mentera. Permainan ini turut terdapat di sebahagian negeri Terengganu, selatan Thailand dan Kampuchea. Asalnya, main peteri dilakukan oleh 4 orang sahaja, iaitu Tok Peteri selaku ketua yang juga bertindak sebagai bomoh dan dibantu oleh Tok Mindo yang merupakan jurucakap, penyanyi dan pemain rebab. Mereka berdua ini dibantu oleh seorang pemain rebana yang juga lebih dikenali sebagai redat dan seorang pemalu batil. Namun begitu, selepas Perang Dunia Kedua dan bagi upacara yang lebih besar, Tok Puteri dan Tok Mindo akan dibantu oleh 6 atau 8 pemuzik yang digelarkan panjak, iaitu pemain gendang ibu dan gendang anak, serunai, 2 buah gong, canang dan kesi. Geduk dan gedombak turut digunakan untuk mengiringi permainan ini. Kaedah utama atau penumpuan permainan puteri ini dalam pengubatan orang sakit ialah kaedah memujuk angin. Perkataan angin ini sebenarnya dikaitkan dengan semangat ataupun rohani seseorang manusia. Seseorang manusia mesti mempunyai semangat, mempunyai angin. Dan angin ini pula berkait dengan minat ataupun warisan ataupun kepakaran atau kehendak yang memang lahir dalam setiap hati nobari manusia. Main peteri lebih merupakan satu upacara mengubat orang sakit. Ia berkait dengan kepercayaan masyarakat Melayu tradisi bahawa setiap orang yang dilahirkan mempunyai angin yang berkait dengan keinginan, minat serta bakat yang diwarisi dari nenek moyang. Jika angin ini tersekat dan tidak dikendalikan dengan baik, ia dipercayai boleh membawa pelbagai penyakit. Di samping untuk tujuan perubatan, main peteri juga berperanan sebagai pelepas niat, pemujaan dan hiburan. Pelepas niat ataupun nazar biasanya dilakukan apabila seseorang itu berjanji atau berniat akan bermain peteri jika sembuh dari sakit ataupun mendapat kejayaan dalam sesuatu pekerjaan. Niat atau nazar atau janji ini dipercayai perlu dipenuhi. Jika tidak,
ia boleh membawa musibah kepada yang berjanji ataupun keluarganya. Sekiranya penyakit pesakit berulang semula, permainan petri perlu dilakukan untuk melepaskan niat tersebut. Permainan petri juga dilakukan untuk puja bendang, kampung, pantai, pokok besar dan lain-lain yang bermaksud untuk kemakmuran, melindungi dari malapetaka, penyakit ataupun gangguan dari makhluk halus. Selain dari itu, selepas Perang Dunia Kedua, permainan petri juga menjadi alat hiburan. Permainan petri ini digelarkan sebagai Petri Makyung. Perbezaan tujuan tidak membezakan bentuk main petri. Kaedah atau urutan permainan hampir sama. Yang membezakan ialah tumpuan adegan gerak angin dan sajian selepas permainan. Untuk tujuan membayar nazar dan pemujaan, biasanya persembahan sajian adalah lebih besar dan kadangkala berlanjutan hingga 3 atau 7 hari. Demikianlah Cik Mek binti Awang, 58 tahun dari kampung Bunuhan, Tumpat, Kelantan yang mengalami sakit bengkak di kaki, tangan, kurang selera makan, tidak dapat tidur serta kurang tenaga. Melalui perbincangan, keluarga pesakit memutuskan untuk berubat secara main petri dengan kumpulan Cik Oma di kampung yang sama. Perbincangan kami adik-beradik ini serta tanya pendapat dia, kami nak cuba main petri ni, nak pilih kumpulan Cik Umar bin Ismail ni atas kehendak mak saya serta ada sekong rahsia dia serta berdekatan dengan rumah lah. Pemilihan ini dibuat berdasarkan bukan sahaja kerana berdekatan tetapi juga dari segi keserasian, ketokohan serta kemampuan kumpulan ini di bidang main petri. Keserasian amat dititik beratkan bagi memudahkan proses pengubatan. Kumpulan Cik Omar mempunyai 3 orang tok petri, iaitu beliau sendiri selaku ketua, Yusof bin Ismail berusia 62 tahun dan Mamat bin Daud yang berusia 53 tahun. Manakala Tok Mindok dan pemain rebab tetap kumpulan ini adalah Cik Ali bin Cik Mot yang berusia 61 tahun. Mereka diawasi oleh Awang bin Sne yang berusia 107 tahun yang juga merupakan guru kepada Cik Omar. Dia kalau mengikut daripada kita nak belajar main peteri, mula-mula kita kena belajar asas. Belajar asas cara peteri. Peteri-peteri ni dia sebenarnya dia ada 4 perkara. 1 peteri bagi kulit, 2 peteri bagi daging, 3 peteri pada orak, 4 peteri pada tulang. Peteri kulit, peteri nak tersewi carik. Peteri orak, tak sewa orak tersipu. Peteri daging, tak sewa rumah udah. Peteri tulang, tak sewa tak sumit. Kemudian pada tu, nak boleh kau main peteri ni asal dulu tak kalau mula. Masanya, Tuhan kita titah kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Dia titah suruh buat tenaga ada. Jawab kata malaikat Jibril, ya Tuhanku, aku nak buat di mana dak berapa perkara benda aku nak buat. Kata Tuhan kita, ya Jibril, mu kena cari 4 perkara: tanah, air, api, angin. Cik Omar bin Ismail berusia 58 tahun adalah ketua kumpulan ini. Beliau telah berkecimpung di dalam permainan main peteri sejak berumur 7 tahun. Beliau yang juga seorang guru silat turut terkenal sebagai dalang dan pemain makyung serta menora. Kebolehan ini penting kerana seorang tok peteri yang baik mesti berupaya melayani pelbagai angin pesakit semasa pengubatan. Main peteri boleh diadakan di mana-mana sahaja, sama ada di rumah pesakit, keluarganya atau di rumah tok peteri. Untuk kes pengubatan Cik Mek binti Awang, permainan diadakan di rumah Cik Omar. Ia diadakan pada malam hari kecuali malam Jumaat ataupun hari kebesaran Islam.
Permainan bermula selepas isyak hingga ke dini hari bergantung kepada keadaan pesakit. Setelah tarikh dan bentuk permainan ditentukan, persiapan awal pun dimulakan. Untuk permainan yang agak besar, sebuah bangsal atau panggung perlu dibina. Panggung didirikan secara bergotong royong. Keluasannya tidak ditentukan. Benaannya diperbuat dari buluh manakala atapnya dari atap rumbia. Di sebelah belakang, yakni arah timur dan kiri kanan bangsal, diikat sebatang buluh kira-kira 1.5 kaki dari aras tanah sebagai pagar. Ia dianggap bahu kiri dan bahu kanan dan tidak boleh dilangkah. Rotan ataupun dawai biasanya digunakan sebagai tali pengikat dengan menggunakan teknik ikatan naga lilit. Macam kita ikat basah ni pun dia ada nama-nama semua. Macam kasar jatah pun ada nama, pengikat atak pun dia ada nama. Dia atak ni kalau mengikut orang tua dulu dia panggil payung mahmak. Dia pengikat atak ni kalau mengikut orang tua dulu dia panggil naga belit. Lah, balik ilik, balik kanan, balik kiri, dia belakang. Di depan tak pasal. Yang buat basah ni nombor satunya di tempat yang lapar. Sebab kita tidak nak kepada benda-benda kayu macam berapili dengan basah kita. Sebab kita buat basah ni pun tupai di pokok kayu pun kita tak nak. Kalau nak kita buat tiang macam ni, lepas tu kita ikat pulak tepe dengan pokok kayu, tak sih. Itu ada satu patah lagi. Kalau kita pun buat orang sakit pun, lama disembuh kalau kita tupai makna pokok kayu. Itu cara orang tua dulu lagi lah. Panggung mesti didirikan secara membujur matahari kerana Tok Minduk perlu duduk menghadap ke arah kiblat. Panggung tidak boleh didirikan secara menumpang pada batang pokok, dahan kayu atau benaan-benaan lain. Jika tidak, dipercayai proses pengubatan tidak akan berjalan dengan baik. Pada siang hari permainan, keluarga pesakit mula menyiapkan pelbagai persiapan terakhir sama ada di segi perubatan dan makan minum. Sehelai kain lepas yang dipanggil langit-langit digantung di atas tempat duduk Tok Minduk dan Tok Petri. Ini dia panggil maye. Dia panggil maye pine. Ni maye ni untuk nak buat gantung di langit tu lah. Ini maye pine. Dia ini dia panggil bunga cepaka putih. Untuk nak gantung di sana juga. Dan ni dia panggil bunga melo Cina. Untuk nak gantung di langit yang kita baru buat ni juga. Dan ni dia panggil bunga kenango. Dia kenango ni ada 2-3 macam kenango. Tapi ni bunga kenango ni kenango asli. Dan ni bunga cepaka merah. Untuk kita nak pergi gantung sana juga. Yang ni bunga melo. Dan ni pisang lemak manis. Ini ketupat namanya. Dibuat berasal daripada berapuluk dengan daun palas. Yang ni dia panggil karas-karas. Untuk nak gantung sana. Yang ni dia panggil namanya gine-gine. Ini pun sama, gine-gine. Kalau yang 3 bucu macam ni, karas-karas. Yang ni dia panggil kalau cucu dia tak ada lubang macam ni. Ini dia panggil tidak cucu. Dia panggil kedirai. Macam ni dia panggil kedirai. Kalau bulak macam ni, kedirai. Dan bagian ni untuk pergi gantung di langit sana tu, kita kumpul semua bagian-bagian ni adalah jadi satu kebun bunga raja kerajaan. Pada langit-langit ini digantungkan pula pelbagai makanan tradisi Kelantan seperti kuih cucur, kuih kekaras, kuih ginang, ketupat, kuih kederang dan buah-buahan seperti pisang lemak manis dan tebu. Turut digantung pelbagai jenis bunga seperti bunga melo Cina, cempaka putih, cempaka merah, bunga kenanga dan mayang pinang. Duit shilling berharga 10 sen diletakkan di atas lelangit tersebut bersama sirih pinang.
Di dalam kaedah main petri, langit-langit dianggap payung yang juga digelarkan bumbung Muhammad. Pihak pesakit juga diminta menyiapkan peralatan khas sebagai persediaan permainan, antaranya sehelai kain pelekat, 2 helai kain lepas dan 3 sebidang untuk kegunaan tok petri. Juga turut disediakan peralatan pinggan guru yang terdiri dari telur rebus, telur dadah, benang mentah, pulut semangat, beras kunyit, dada, bertih, segelas air, sirih pinang dan duit pengeras untuk kegunaan tok petri dan tok minduk semasa permainan. Jumlah duit pengeras adalah berbeza berdasarkan pengajaran guru masing-masing. Bekas berisi air dan bunga melo yang dipanggil kolam disediakan bersama-sama pisang, minyak wangi, mangkuk-mangkuk berisi kemenyan, beras kunyit, bertih dan sebiji bantal untuk kegunaan tok petri semasa permainan. Pada malamnya, setelah semua selesai menjamu selera dan sembahyang isyak, tok petri, tok minduk dan panjak akan mengambil tempat masing-masing. Setelah semua peralatan berada di tempat masing-masing, permainan pun dimulai dengan istiadat menyediakan pinggan guru. Pinggan yang diisikan dengan bahan-bahan terlebih awal dijampi oleh tok petri atau tok minduk bagi memohon berkat dari para guru dan syekh yang gaib. Pinggan ini kemudiannya digantung di atas kepala tok minduk. Setelah selesai, bahan-bahan kenduri yang disediakan dibawa ke hadapan tok petri untuk istiadat baca kenduri. Istiadat ini merupakan sembah salam kepada roh-roh gaib, jin serta para jembalang di bumi, kampung, padang, tasik, laut, hutan belukar dan gunung ganang agar permainan berjalan dengan baik tanpa sebarang gangguan. Mujangnya sekat jalan kalau bertuduh ini berkala lama dulu kalau melos kia buat GC 40 taruh bom aku tak ikat tina mobil aku roh minta 100 soya 100 semua. Terlebih baik aku nak kerak bagi kena naik daripada si kapun nak ambil rusun nak pesan tinggal aku mana tahu pula siap buat GC 40 taruh di kapun. Anak tangan nenek daripada wak saya kena gajar kapun saya bimajar pada lajon ajar laut supaya tengah tahu sama ye gajar. Kemudian tok petri atau tok minduk akan mengasapkan segala peralatan bunyian. Istiadat ini tidak dianggap wajib. Justru itu tidak dilakukan oleh semua tok petri. Namun begitu, peranan alat muzik amat penting dan boleh mempengaruhi acara pengubatan. Bunyi muzik mesti kemas dan sesuai dengan urutan adegan permainan. Muzik yang sumbang dan kurang mutunya boleh menjejaskan konsentrasi tok petri dan pesakit. Setelah selesai, acara buka panggung pun dimulakan. Acara ini dimulakan dengan paluan bertabuh dan acara bertabik. Dalam acara bertabik, tok petri dan tok minduk akan menyanyi bersilih ganti, memohon permainan mereka berjalan dengan baik dan aman. Seterusnya, tok petri akan menukarkan pakaiannya yang telah disediakan oleh pihak pesakit. Tok minduk mula memujuk angin atau semangat tok petri bagi memulakan adegan lupa. Lupa bermaksud tok petri akan menggeleng-gelengkan kepala. Bermula dengan perlahan, kemudiannya cepat bagi mencapai kedudukan tertentu dalam proses pengubatan. Maksudnya untuk menyelami dirinya ataupun memperolehi keyakinan pesakit dalam mencari punca penyakit.
Sekurang-kurangnya, Tok Peteri akan mengadakan 2 kali lupa sebelum orang sakit dibawa ke hadapan. Lupa pertama iaitu lupa isih raja. Manakala lupa kedua ialah lupa mengangkat daulat. Kedua-duanya sebagai pembuka tirai untuk memujuk angin dan semangat semua yang terlibat. Pada tahap ini, orang sakit akan dibawa ke hadapan Tok Peteri. Lupa kali ketiga atau lupa sahabat barulah ditujukan kepada pesakit, di mana para sahabat, penggawa dan roh halus dipanggil bagi membantu pengubatan. Tok Peteri memujuk untuk menyenangkan hati pesakit supaya tidak marah dan benci kepada diri dan pembantu-pembantunya. Adegan ini berlaku berulang kali sehingga semua jin, jembalang, keramat dan roh-roh gaib dapat dihubungi. Kemudiannya, permainan akan memasuki babak yang lebih kritikal, iaitu lupa menggerak angin. Mengikut kaedah perubatan main peteri, angin yang terperangkap di dalam diri pesakit perlu digerak dan dibangkitkan. Tok Peteri dan Tok Minduk membangkit semangat yang puitis dengan bantuan pemuzik, nyanyian dan jampi mentera bagi mencari punca angin pesakit. Jika punca angin sudah tersentuh, pesakit akan menunjukkan reaksi di mana anggotanya mula menggeletar, menangis ataupun berkelakuan aneh. Pada ketika itu, Tok Peteri, Tok Minduk dan pemuzik akan memberi dorongan sehingga angin pesakit sampai ke kemuncaknya. Biasanya, pesakit akan bangun melakukan apa saja mengikut dorongan anginnya. Jika ini berjaya dilakukan, peluang pesakit untuk sembuh adalah cerah. Sekiranya angin ini tersekat, boleh menyebabkan seseorang itu menjadi lemah semangat, dan lemah semangat inilah yang menyebabkan seseorang itu jatuh sakit ataupun dihinggapi oleh penyakit. Jadi untuk membetulkan seseorang supaya dia tidak dihinggapi oleh penyakit atau sembuh, angin seseorang itu mesti digerakkan, dipulihkan, dibangkitkan. Kerana ahli-ahli main teri ini percaya sekiranya angin seseorang itu dapat diperbaiki, diperbetulkan, darah manusia akan berjalan dengan lancar, semangat manusia akan menjadi pulih, dan sekiranya darah itu berjalan dengan lancar dan semangat pulih, yang sakit boleh jadi baik, yang mana yang merasa tak sihat, apun tak lalu makan, ataupun lemah semangat akan menjadi pulih hasil daripada permainan peteri itu. Dipercayai terdapat 199 jenis angin dalam diri manusia. Biasanya, Tok Peteri akan memulakan adegan membangkit angin dengan membangkitkan warisan pesaka-pesakit. Minat serta kecenderungan pesakit seperti seni silat, main peteri, wayang kulit, makyung, bomoh dan seni permainan yang lain turut disebut, dipujuk agar angin dan perasaan pesakit tersentuh. Kadangkala, Tok Peteri dan panjaknya memerlukan rehat. Lazimnya di waktu ini, Tok Peteri akan melakukan acara menilik. Tok Peteri akan mengambil sedikit berteh dan diletakkan di atas bantal. Kemudian berteh ini diagihkan dua-dua pada unsur tanah, air, api dan angin. Baki yang tinggal itulah dikira bagi menentukan penyakit. Ada juga Tok Peteri menggunakan lilin yang menyala untuk menentukan punca masalah pesakit.
Kebanyakan Tok Petri akan memberi penekanan kepada angin hala tujuh. Angin ini dikaitkan dengan harimau jadian ataupun sifat ganas serta panas baran seseorang manusia. Jika angin pesakit berjaya dibangkitkan, Tok Petri akan meneruskan kepada angin bidan tujuh. Dalam kes checkmate, beliau pernah mempelajari ilmu bidan, tetapi telah lama berhenti kerana larangan suami dan keluarga. Justru itu, angin bidannya terperangkap dan boleh menyebabkan checkmate menjadi tidak sihat. Usaha membangkit angin akan diteruskan kepada angin Dewa Tujuh, yakni angin Makyong. Kebanyakan Tok Petri akan memainkan cerita Dewa Muda, iaitu cerita Makyong yang paling popular. Angin Dewa Muda dikaitkan dengan seseorang yang idealistik serta keinginan untuk dipuja dan dihormati oleh masyarakat umum. Bagi membantu melayani angin pesakit, Tok Petri ataupun panjaknya perlu menguasai pelbagai seni permainan tradisi serta tarian. Kadangkala untuk kes-kes tertentu seperti Makyong, pendamping yang pakar diperlukan untuk bermain pelbagai watak Makyong bersama-sama pesakit. Biasanya, pendamping ini sudah termasuk di dalam kumpulan permainan tersebut. Pesakit perlu diberi peluang untuk meluah atau melakukan apa saja yang didorong oleh anginnya sehingga puas. Setelah Tok Petri yakin segala angin telah berjaya digerak dan dibangkitkan ataupun pesakit sendiri telah merasa puas, permainan pun ditamatkan dengan adegan penyenang angin. Semua yang terlibat diminta kembali ke tempat asal dengan keadaan aman dan harmoni. Tok Petri dan Tok Minduk mengucapkan mentera dan nyanyian memohon kesejahteraan bukan sahaja kepada pesakit tetapi juga kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Sebelum permainan berakhir, biasanya pada malam terakhir, jika permainan lebih dari satu malam, akan diadakan kenduri semah angin yang berbentuk sajian-sajian khas untuk dihantar ke tempat-tempat tertentu pada hari keesokannya. Tempat yang menjadi pilihan biasanya di bawah pokok besar, pusut jantan, sungai, laut ataupun kawasan belukar yang terpencil. Banyak atau sedikit sajian ini bergantung pula pada jenis angin atau janji-janji yang diucapkan oleh Tok Petri ataupun Tok Minduk semasa permainan. Di samping sajian untuk angin hala tujuh, bidan tujuh dan dewa tujuh yang masing-masing ada sedikit perbezaan dari segi bahan sajian, terdapat 6 sajian utama yang disebut sebagai janji Tok Petri atau Tok Minduk dengan angin pesakit, iaitu sangkak kecil penyangga muda, sangkak agung bertokok, keping atau ancak yang mana terdapat 2 jenis, iaitu satu yang diletakkan di atas tanah dan satu lagi digantung yang digelar panca ayun. Balai tiang 1000 iaitu balai bertingkat yang diperbuat dari pelepah sagu dengan mempunyai 16 atau 40 batang tiang, tiang candi dan perahu. Semua jenis sajian semah angin berbeza dari segi bentuknya dan juga dari segi pengisian bahan. Sajian ini terpaksa disediakan oleh pihak pesakit. Jika tidak, proses pengubatan dianggap tidak lengkap dan penyakit pesakit tidak akan sembuh sepenuhnya atau jika pun sembuh, boleh berulang kembali.
Sebelum subuh, bahan-bahan sajian akan diisikan bersama duit pengeras. Pengisian perlu cermat kerana jika tidak lengkap, ia akan ditolak oleh Tok Peteri atau pesakit. Penerimaan sajian akan dibuat semasa Tok Peteri atau pesakit dalam keadaan lupa. Tanu biar baik. Tanah bagi yang comel. Ingat pada ingat tes tu okey. Malengan ni masih dengar sore, dengar semua tago ni mato. Bak maleng. Ada buat isi 40 tahun bumi tutup dawa maruh murid sekian janji dulu bertamat lama. Aku nak minta lama melepas sore tinggal sore tinggal semua. Mu jangan mendengar dengan lengoh lupa aku supaya berat dengan menyocok mikir. Sebab aku tak cekap di nama bila ke huruf. Sekian tu saya buat ramah kawan sakan buat isi 40 tahun bumi dulu kalau bagi kamu lo. Aku nak minta sekian tu saya paridikan masa mu cabut keluar aku baik. Sebaik sahaja tanda sajian diterima dengan cara Tok Peteri menabur beras kunyit ke arah sajian tersebut, semua sajian akan dibawa keluar untuk ditinggalkan di tempat yang telah ditentukan. Semua penghantar sajian ini perlu kembali ke panggung permainan untuk acara pelepas agar semua selamat dari sebarang gangguan.
sahaja acara pelepas selesai, permainan pun ditamatkan. Amo ni bukan lala, bukan gagik lala terkabur juga. Amo nak minta maaf sekian adik-adik amo, sekian anak-anak amo, cucu-cucu amo. Sekali dengan kakak, sekali dengan ayah, sekali dengan bondo. Sebab jatuh sekarang pada malam ni kategori darah amo ni setihnya tubuh sunya pada. Ilailah terkesah dulu kalau bagi mula makut terlebih kami amo nak senilah sore seni semua. Tiadulah sore, tiadu semua sekian anak ayah, sekian anak pelas, sekian anak dewa. Sabar dulu bergaul amo. Malam ni tiadu sore. Seni semua. Apapun pandangan terhadap permainan ini, ia tetap merupakan satu bentuk perubatan yang wujud dan berkembang sebagai suatu institusi perubatan masyarakat Melayu tradisi. Permainan ini juga dapat dianggap sebagai teater rakyat yang tinggi nilai estetisnya jika dilihat dari sudut plot, elemen muzik, tarian, komedi, tragedi dan melodramanya. Kejayaan kaedah main peteri bagi mengubat sesetengah penyakit, khususnya penyakit rohani, menjadikan warisan seni tradisi Melayu ini dapat terus bertahan oleh ancaman arus perubahan zaman.